Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL. Minggu ini seperti biasa saya akan bawakan perkembangan arena bola sepak tempatan kepada anda. Dan semua tahu bahawa MFL baru-baru ini telah mengumumkan anugerah bola sepak kebangsaan ABK20 Virtual akan dianjurkan pada tahun ini sebagai acara penutup kalender Liga Malaysia 2020. Dan berbanding ABK edisi sebelum ini, kali ini undian penyokong diambil kira memandangkan saingan Liga Malaysia pada musim ini disikatkan ekoran pandemik COVID-19 dengan saingan CIMB Liga Super dan Liga Premier dijalankan secara separuh liga sahaja, manakala aksi TLFA dan juga TMPL Malaysia terpaksa dibatalkan. Baiklah, senarai 10 calon untuk setiap 5 kategori juga telah diumumkan, membabitkan 40 pemain dan 10 jurulatih Liga Malaysia bagi bersaing untuk kategori penjaga gol terbaik, penyerang terbaik, pertahanan terbaik, pemain tengah terbaik dan juga jurulatih terbaik. Jadi apa kata, jom kita dengarkan komen daripada Ketua Pegawai Eksekutif MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkaitan ABK20 Virtual ini. Itulah sebabnya kita akan mengadakan ABK secara virtual ya. Sebab seperti mana acara-acara yang lain ada anugerahnya di setiap tahun, maka MFL tidak boleh menidakkan bahawa pada tahun ini juga, walaupun dalam masalah COVID-19 dia berbagai-bagai yang berlaku, kita juga akan membuat anugerah bola sepak kebangsaan secara virtual, secara maya ya, pada 30 hari bulan. Dan ini merupakan satu cara bagaimana kita menghargai ya para pemain yang telah bermain berdekul lumus walaupun separuh perlawanan pada Liga Malaysia pada tahun ini. Dan walau bagaimanapun ada acara-acara ataupun yang tidak dapat diadakan tahun ini sebabkan perlawanan yang tidak banyak dan sebagainya. Tapi apa yang penting pada hari ini ialah MFL memberi ruang dan peluang kepada peminat sendiri untuk memilih pemain-pemain kesukaan mereka ataupun mengikut tingginya permainan mereka ya, untuk peminat sendiri memilih, iaitu 30% daripada undian itu adalah datangnya daripada peminat bola sepak di tanah air kita. Manakala 70% pula dipilih oleh juri-juri profesional kita yang terdiri daripada 24 ya, jurulatih bola sepak, 24 orang kapten pasukan dan 24 daripada media massa. Tentunya MFL perlukan sokongan dari semua pihak dalam menjayakan anugerah bola sepak kebangsaan secara virtual ini, kerana ia akan menggambarkan tentang kemeriahan bola sepak di negara kita. Maka kita berharapkan ia akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sekiranya ada kesilapan yang tertentu mungkin akan berlaku, tapi MFL akan cuba mengelakkannya kerana disebabkan ia pertama kali diadakan secara visual di peringkat anugerah bola sepak kebangsaan. Jadi itulah yang kita harapkan agar sokongan berterusan dapat diberikan untuk kita sama-sama menjayakan ABK20 Virtual pada tahun ini. Baik, bercakap mengenai ABK, saya sempat menemubual tonggak pertahanan JDT, Aidil Zafar Abdul Razak, mengenai pencalonannya dalam kategori pertahanan terbaik. Di mana tahun lalu kita tahu tonggak utama Perak Syarul Saad mengungguli kategori tersebut. Jadi adakah musim ini akan menjadi giliran Aidil pula? Jom sama-sama kita saksikan. Pencalonan ni lah sedikit terkejut lah pasal kita pada tahun ni kita tahu kita tak banyak game dan kita ada kesukaran dalam COVID-19 ni kan, so kita tak banyak game untuk kita menonjolkan permainan kita sendiri. So terkejut sikit lah bila dapat dicalonkan. Bagi saya sebagai personal, memang penghargaan tu saya rasa begitu bangga lah, sebab kita punya segala usaha titik peluh kita dihargai orang kan. So bagi saya itu satu penghormatan buat diri saya, dan saya rasa ini akan saya akan ingat sampai bila-bila, dan apabila saya dah stop career bola sepak ni pun benda ni akan jadi memori dalam diri saya dan untuk anak-anak saya akan datang. So tapi secara personal kita tahu musim ni agak singkat kan. Secara personal untuk you punya prestasi sendiri, Aidi rasa dah puas ke, atau rasa macam mungkin kalau liga lagi panjang dapat perform lagi better ke, atau macam mana? Kalau ikutkan tahun ni memang rasa puas, tak begitu puas lah pasal kita hanya bermain dalam lig saja. Malaysia Cup pun kita main satu game and then dah batal. Kalau ikutkan kepuasan, saya rasa tidak lagi puas untuk menonjolkan apa yang saya ada dalam
bola sepak. Tapi yalah, kita tak boleh nak elakkan benda-benda ni semua. Cuma apa yang ada itulah yang saya boleh tonjolkan dalam kerjaya bola sepak saya. Aidil, I nak tanya antara calon-calon yang ada tu, yang mana yang you rasa mungkin antara pencabar terdekat ke? Semua memang pencabar, semua memang berkemampuan untuk memenang anugerah ni. Cuma kelebihan yang saya nampak adalah Syarul Saad. Pasal dia tahun sebelum ni dia pemegang kan, dia pemenang. So mungkin Syarul Saad adalah salah satu calon yang saya rasa boleh dikatakan boleh memenangi piala ni lah. Okey Aidil, tapi kita tahu tahun ni ABK kita adakan secara virtual sahaja kan. Berbanding sebelum-sebelum ni, ini kali pertama lah kita buat, kalau nak dibandingkan dalam anugerah prestige kan sebelum ni buat kat hotel dan sebagainya. Tapi adakah you mengharapkan walaupun secara virtual, adakah you mengharapkan prestige ABK itu masih ada dan fans dapat terus bersemangat untuk kita tengok ABK ni? Untuk saya, apa pun keadaan yang kita akan buat nanti secara virtual ke ataupun secara live ke, bagi saya yang penting adalah penghormatan tu yang penting. Maksudnya kalau kita memenangi anugerah tu dapat kepada seseorang, itulah yang paling penting bagi saya. Bukan mana kita live ataupun secara virtual ke. Untuk saya yang penting adalah penghormatan untuk kita sebagai pemain, dihargai dan nampak oleh penyokong-penyokong. Itu yang saya rasa tak ada beza pun sebenarnya. Tak ada beza bagi saya lah. Kalau diberi penghormatan ni saya menang, alhamdulillah, syukur rezeki saya. Kalau tak pun mungkin ada yang lebih baik pada saya, ada yang lebih bagus daripada saya. Pasal saya pun sebelum ni dah pernah merasa sebagai pemain pertahanan terbaik kan. So mungkin kita tak selalunya akan merasa kita ni akan terbaik. Mungkin akan ada yang datang ada lebih yang baik pada kita. Alright, okay, last question. Mungkin Aidil ada sesuatu nak katakan kepada fans ke yang dah start undi dah sebenarnya hari Isnin hari ni? Okey, kepada pengundi semua, silalah mengundi pemain pertahanan terbaik dalam mata pandangan anda. Okey, secara jujurnya saya merasa mungkin ada yang lebih layak daripada saya rasa. Cuma apabila penyokong-penyokong yang mengundi saya, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Syukur kalau ada yang mengundi saya rasa saya appreciate dengan undian anda, dan insyaAllah dengan undian anda tu saya akan lebih maju, dan undian anda juga saya akan ingat sampai bila-bila untuk memori saya selepas saya berhenti main bola nanti. Baiklah, dalam segmen Apa Kata Fans ini, jadi jomlah kita saksikan agaknya apakah pilihan peminat-peminat untuk kategori pertahanan terbaik ini, di mana ini adalah 10 calon bagi kategori pertahanan terbaik. Dan kalau anda dapat lihatlah, antara komen yang kita tengok di posting ini adalah daripada Hamirul Ahmad, secara keseluruhan Corbin paling layak, penampilan paling banyak, konsisten, impak kepada serangan dan pertahanan, impak pada skuad kebangsaan. Dan daripada Kelvin Leng, come on Kapten Azmi Muslim, Haria Penang Haria. Dan daripada Johava Rahman, JDT 3 orang tapi yang konsisten Corbin je. Barak boleh bagi saingan sebab dia pun konsisten. Tapi itulah mungkin antara ramai-ramai ini, setiap peminat mempunyai pilihan tersendiri bagi menentukan siapakah yang betul-betul layak untuk mengungguli kategori pertahanan terbaik 2020. Baik, sebelum saya akhiri Berita MFL pada minggu ini, inilah dia undian untuk anda sebagai penyokong. Jangan lupa untuk undi pemain dan juga jurulatih kesayangan anda yang telah kami share link di Facebook rasmi MFL, di mana undian telah pun bermula pada Isnin 21 Disember dan akan berakhir pada 25 Disember jam 11.59 malam. Jadi sampai di sini sahaja Buletin MFL. Teruskan mengundi sesama kita nantikan siapakah yang bakal menang untuk setiap kategori dalam Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK20 Virtual. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.